أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan berada pada halaman pertama juz yang ke-30. Juz yang terakhir daripada Al-Quran yang moga-moga Allah terima daripada segala amal kita, kesungguhan kita bersama 29 juzuk sebelum ini. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar ini? Alhamdulillah Ustaz ya. Insya-Allah. Kita berada pada juz akhir Ustaz. Ya, halaman yang pertama surah An-Naba ini, juz amma. Biasa orang cakap juz amma dan alhamdulillah bila dah sampai di hujung-hujung ini, semalam saya ditanya Ustaz Tar, Ustaz Tir, macam mana bila dah sampai di hujung ini, apa perasaan dan harapan pada semua yang bersama setia? Masya-Allah, sudah pasti saya dan penonton-penonton tak sabar-sabar nak belajar. Sebab bila disebut juzuk 30, juz amma, ramai di kalangan kita boleh baca dengan baik, bahkan sebahagian besar daripada kita dah hafal lah daripada juzuk amma. Kalau saya baca salah dalam solat pun makmum kat belakang boleh, satu masjid boleh tegur. Maknanya kuatnya ingatan dan hafalan. Bila kuat hafalan dan ingatan, sudah pasti kita nak maju setapak ke hadapan, nak tahu apa yang berlaku, apa mesej yang Allah sampaikan. Dan saya dan penonton-penonton pasti nak belajar tadabbur pada Ustaz Fas hari ini, insya-Allah. InsyaAllah kita bersama doakan ya, sama-sama kita doa Allah mudahkan urusan kita sampai ke hujung khatam My Quran Time ini, dan ada lagi kesempatan untuk kita meneruskan lagi dan lagi daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada awal ini, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kebahagiaan pada tuan-tuan sekalian kita semua dengan ilmu daripada halaman 582. Kita saksikan sinopsisnya, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 memulakan surah An-Naba, bercerita tentang pemberitahuan hari kebangkitan dan apakah dalil buktinya. Seterusnya pada ayat yang ke-17 hingga 30 kita melihat kepada sifat dan tanda hari kiamat serta pelbagai azab yang Allah berikan peringatan agar kita berusaha untuk menjauhkannya. Sama-sama kita mulakan dengan ayat 1 hingga 17 terlebih dahulu, peringkat awal ini, untuk sama-sama kita menghargai memulakan juz amma kita. Mengapa dinamakan juz amma? Kerana ia bermula dengan amma yatasaalun bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Azrul atas mukadimah dan pendahuluan daripada kita semua, dapat sama-sama kita memahami sinopsis secara overall apa yang akan dibincangkan dalam surah ini. Dan insya-Allah saya akan baca terlebih dahulu daripada ayat pertama hingga ayat 17. Dan saya kira surah ke juzuk yang ke-30 ni, surah Amma Yatasaalun ni, saya akan baca dengan dalam nahwan lah, kerana Ustaz Fas pernah berkata insya-Allah juzuk-juzuk hujung tu bolehlah Ustaz Fas tarik nahwan, maka saya mau kata apa, beri kunci sikit macam dalam lagu nahwan. Insya-Allah mudah-mudahan sama-sama kita akan sampai surah demi surah demi surah dalam satu hari, insya-Allah. Kita baca ayat pertama hingga 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ
يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 untuk sama-sama kita melihat kepada amma yatasaalun, iaitu tentang apakah mereka bertanya-tanya. Allah membawakan satu fenomena di kalangan orang-orang musyrik di Mekah itu apabila mereka ini saling bertanya antara satu sama lain, dan bila mereka bertanya antara satu sama lain ini bukanlah kerana mereka nak mendapatkan jawapan, tapi pertanyaan mereka ini adalah untuk menyindir, untuk menghina tentang suatu perkara yang besar, iaitu anin naba'il azim, satu berita yang besar. Dalam al-Quran kita ada istilah naba dan kita ada istilah khabar. Ya, kalau bercakap tentang khabar ustaz ya, contohnya kedai tutup pukul 9, ataupun kalau katakan saya makan Maggi, itu adalah khabar ya, perkara yang menjadi perkara yang berita, tetapi berita yang kecil. Bila bercakap tentang naba ini adalah berita yang besar, berita yang menyebabkan orang mengambil perhatian. Contohnya bercakap tentang COVID-19 contohnya, ataupun kita bercakap berita besar tentang suatu perkara melibatkan sesebuah negara ataupun negeri, maka itu dinamakan sebagai naba'il azim. Yang Allah bawakan di sini, berita besar ini merujuk kepada apa? Tentang hari kiamat itu sendiri. Jadi ayat pertama dan kedua ini menceritakan tentang ada sekumpulan manusia ya yang sentiasa bertanya-tanya, dan mereka bertanya-tanya itu allazi hum fihi mukhtalifun, iaitu yang mereka ragu itu mereka saling berselisih. Mereka saling berselisih, ikhtilaf ini maksudnya mereka berbeza pendapat. Ada yang kata bahawa kiamat ni sebenarnya mungkin tahun berapa? Tahun 2026, ada yang kata mungkin 50 tahun lagi, ataupun kata mungkin kiamat ni tak ada, ataupun macam-macam. Sehingga kan mereka berborak, bertanya perkara tersebut, menyebabkan bukan bertambah iman tetapi merosakkan keimanan mereka kepada hari akhirat. Maka jawapan Allah respon kepada perkara ini pada ayat yang keempat, kalla sayalamun, nanti mereka akan tahu, dan thumma kalla sayalamun, nanti mereka akan tahu. Bila dalam hidup kita ustaznya, bila ayah cakap tolong tutup TV, sekali je kan, tapi kalau dah kali kedua tolong tutup TV, kan, maksudnya itu dah mula dah nak marah ataupun nak tegaskan mesej yang sedang diberikan bahawa mereka akan tahu ya, dan kemudian mereka akan tahu tentang perkara ini sebagai satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila bertanya dan berbincang tetapi untuk bertelingkah, bukan bertanya dan berbincang untuk bersatu dan makin lagi menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang perlu kita ambil dalam hal kehidupan kita sekarang. Kadang-kadang ada orang bertanya ustaz ya, sekadar nak berhujah aja, nak nyatakan saya betul, saya menang, berbanding dengan tanya itu nak dapatkan maklumat dan akhirnya sebenarnya saya akan menyerah diri saya kepada kebenaran dan akan terus berbuat kebaikan. Maka Allah beritahu kepada membawakan bukti sayalamun. Kalau kita tengok ayat nombor 4 tu, kalla sayalamun, apakah perkara yang mereka akan tahu? Pertama, Allah bawakan daripada alam mayapada kita ini bukti-bukti bermula daripada ayat nombor 6,
iaitu yang pertama apa? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Mihada ini ada kaitan dengan mahdi, buaian Ustaz ya. Sesuatu yang relax, tenang, macam naik buaian, baby naik buaian tersebut, dia relax, tenang dan boleh tidur. Inilah bumi yang Allah jadikan. Bercakap tentang perkara ini, mengapa ia dibawakan bukti ini? Kerana manusia mengambil manfaat daripada bumi yang dihamparkan. Kita boleh naik kereta, tak pula terpelanting kereta kita kerana hamparan itu boleh kita jalan Ustaz ya, dan dalam masa yang sama ada graviti ya, yang menyebabkan kita tak adalah, kalau kita tengok bumi bulat, kalau kita Ustaz naik kereta kan terpelanting ke sana kan, ataupun saya terpelanting sampai ke New York ke, tidak. Itu adalah satu hamparan yang selesa, yang disiapkan sekali dengan graviti untuk kita selesa berada di atas bumi ini. Allah bawakan perkara ini untuk kembali balik kepada perbincangan mereka. Mereka persoalkan Allah, nampak sangat macamlah mereka power, kuat, tetapi sebenarnya apa? Mereka tak kuat pun. Mereka tak boleh pun menjadikan bumi yang terhampar ini. Nombor satu, wal jibala autada, dan demi gunung yang menjadi pasak. Gunung yang menjadi pasak. Allah yang jadikan pasak tersebut ya, jadikan pasak tersebut. Jadi bila mereka persoalkan Tuhan jadikan pasak, boleh ke Tuhan menjadikan kiamat? Itu sebagai tanda kesombongan. Kerana tak ada seorang pun yang boleh menjadikan jibal itu ataupun gunung itu sebagai pasak yang akan menjadikan stabil bagi bumi yang ada ini. Seterusnya Allah menyatakan pada ayat nombor 8, dan kami ciptakan kamu ini berpasang-pasangan. Pasangan pun dia orang tak boleh kawal Ustaz. Ya. Macam kita Ustaz kan. Nah, kalau katakan Ustaz berkahwin dengan orang Tanjung Karang contohnya kan, kita tak boleh kawal pun kan. Dulu kita rasa macam begitu, akhirnya bersama dengan orang Tanjung Karang contohlah Ustaz kan. Nak ceritanya apa? Manusia ini lemah Ustaz. Lemah kan. Kita tak boleh kawal kita akan berpasangan ataupun bertemu pasangan suami isteri kita dengan siapa. Ya. Jadi bila Allah menyatakan kami menciptakan kamu daripada berpasang-pasangan, orang-orang yang bukan Islam pun mereka ada pasangan suami isteri dan sebagainya, kamu pun tak boleh pilih, kamu tak ada kontrol, kawalan. Kemudian kamu ingin bertelingkah nak mempersoalkan balik kepada Allah yang esa, yang satu-satunya tidak ada pasangan, yang menciptakan pasangan kepada kamu. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu sebagai rehat tidur kita menyebabkan proses detoxification, membuang racun dalam badan kita. Kalau kita stres waktu siang, akhirnya kita boleh cut off, putuskan stres kita itu dengan kita tidur. Maka Allah kata bahawa sebenarnya kami ciptakan ini, kamu pun tak mampu untuk mencipta tidur Ustaz ya. Nak tahu mampu tak mampu, ada orang yang tak boleh tidur Ustaz. Tak boleh tidur sampai ke pagi, dapat tidur setengah jam ataupun 1 jam sahaja pun dia dah rasa nikmat sangat, tapi bagi setengah orang sikit dia tidur kan. Tidur ini sendiri pun adalah sebagai satu makhluk Allah ciptakan, ada fungsi. Dalam masa yang sama Allah nak nyatakan bahawa kalau Allah boleh ciptakan tidur, Allah boleh matikan kamu, dan kemudian bila kamu bangkit, Allah boleh bangkitkan balik kamu bila sampai suatu hari nanti bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi Allah nyatakan pada ayat nombor 10, kita baca sehingga ayat yang ke-15, di mana Allah bawakan bertubi-tubi bukti-bukti kehebatan Allah bahawa kita ini manusia yang kerdil, yang kecil, dan kalau Allah boleh cipta segala-galanya ini, Allah boleh cipta satu alam lain, alam akhirat, bahawa ianya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi ayat 10 hingga ayat yang ke-15 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, jom kita pasakkan ayat ke-10 hingga ayat yang ke-15, bagaimana menceritakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selepas tu agar cerita-cerita yang lebih besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita semua. Ayat yang ke-10 hingga 15. A'udzubillahi. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan wa banayna fawqakum sab'an shidada وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat yang ke-10 Allah menyatakan, dan kami ciptakan, kami jadikan malam sebagai pakaian yang menyebabkan tertutup ya pelbagai kelemahan, dalam masa yang sama ia peluang untuk kita menutup balik lompong-lompong yang ada dari segi kebaikan. Tetapi ada juga yang menjadikan malam untuk berbuat kemudaratan, jenayah, dosa dan sebagainya. Tapi Allah nak menyatakan bahawa tak ada seorang pun yang dapat menghalang daripada malam menjadi malam. Ya, betapa lemahnya kita boleh letak lampu saat ni bagi terang satu dunia, tetapi cuba pastikan bahawa bila sampai malam tu stop matahari agar jangan terbenam dan siang tetap siang. Tidak mampu. Bila tidak mampu perkara ini, bila kita perhatikan malam ini tanda bahawa saya ni amat lemah, Allah yang berkuasa. Jadi bila Allah nak jadikan balik hari kiamat nanti, saya tak wajar untuk berselisih ataupun bertanya soalan-soalan yang tidak patut. Betul ke, ada ke? Padahal sebenarnya saya yang kena memanfaatkan segala nikmat yang Allah beri untuk membuat persediaan sampai kepada hari akhirat. Pada ayat yang ke-11 Allah menyatakan kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari kehidupan, untuk mencari, untuk bekerja. Ini juga tidak dapat dikawal oleh manusia. Sampai matahari, sianglah dia. Tak boleh pula kita cuba tutup matahari tersebut agar tetap malam. Dan pada ayat yang ke-12 Allah jadikan di atas mereka itu 7 petala langit yang kuat pun itu adalah manfaat untuk kita. Kita tidak dapat ciptanya, kita dapat segala manfaat itu daripada Allah yang berkuasa untuk mengingatkan kepada kita suatu hari nanti ada 7 petala ataupun 7 lapis syurga yang kuasanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila bercakap tentang ayat 13 Allah ciptakan matahari Ustaz ya. Matahari pada ayat yang ke-14 itu ada awan yang menurunkan air yang mencurah-curah. Bila ada matahari dan air, bila dia berjumpa kepada tanah Ustaz, jadilah fotosintesis. Ini fotosintesis kalau belajar sains tu. Inilah ayatnya kan. Jadi ada yang kata bahawa saya belajar sains tinggi. Sebenarnya Allah dah cakap 1400 tahun yang lepas, gabungan matahari air ini maka linukhrija bihi habban wa nabata, menumbuhkan apa? Gandum-gandum padi, habba, dan juga pokok-pokok ya, sayuran apa sebagainya daripada gabungan cahaya matahari dan air yang masuk ke dalam tanah yang ada di bumi ini. Jadi bila Allah beritahu begini, nak menunjukkan matahari kita tak dapat kawal, air pun kalau dah kemarau di padang pasir Ustaz ni, tak ada siapa yang boleh mencipta air. Selalu berdoa pada Allah untuk turunkan air. Orang yang lemah begini kalau masih lagi mempersoalkan mampu ke, betul ke Allah boleh cipta hari akhirat dan akhirnya memberi balasan-balasan kepada kita, itu adalah tanda betapa orang ni tak ada fikir. Lebih kurang gitu ya. Jadi bila Allah berkata pada ayat 4 kalla sayalamun, bila gunakan pemikiran kita melihat kepada apa? Wa jannatin alfafa, iaitu kebun yang rendang itu, kita tengok kebun yang cantik, kita akan teringat sebenarnya Allah yang sama boleh mencipta jannah, iaitu kebun-kebun di syurga nanti suatu hari nanti, dan itu tidak mustahil. Saya tidak akan ragu-ragu lagi, tetapi yang lebih penting, saya layak tak untuk mendapat jannah apabila sampai di akhirat nanti? Sudah cukupkah persediaan saya? Jadi ini adalah pelajaran yang daripada ayat yang ke-17 bermulalah satu lagi summa kalla sayalamun ya, pada ayat yang kelima mereka akan tahu satu di dunia ini mereka tahu macam-macam, dan bila sampai di akhirat nanti Allah menceritakan mereka pasti akan tahu sesuatu berdasarkan pada ayat 17 dan seterusnya yang kita akan ikuti selepas rehat nanti. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan nafakha, iaitu meniup ataupun menghembus. 20 kali disebut di dalam Al-Quran, dan ini kita akan jumpa pada ayat 18 yang kita akan baca selepas rehat nanti insya-Allah, berkaitan dengan tiupan sangkakala. Maksudnya satu ilmu yang berada di bumi ini bila melihat pada gunung, melihat kepada pokok, matahari dan sebagainya, dan satu lagi ilmu yang Allah cakap summa kalla sayalamun, mereka pasti akan tahu perkara itu apa bila sampai satu masa yang dinamakan sebagai yaumal fasl pada ayat yang ke-17 sebentar tadi, dan kita akan perhatikan selepas rehat nanti. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.
apakah kami telah menjadikan bumi terbentang luas ini sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasaknya, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan dan jadikan tidur kamu untuk berehat, serta kami jadikan malam dengan kegelapan sebagai pakaian yang melindungi. Inilah deretan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja menempelak golongan kafir yang ingkar pada ketika itu. Mudah-mudahan mampu memasakkan kita dalam hati kita semua, sama-sama kita menginsafi diri, untuk sama-sama kita akan sedar bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitulah. Terima kasih kepada semua penonton My Quran Time. Terus di dalam My Quran Time baca faham amal, dan sahabat-sahabat kita macam mimpi dah. Macam mimpi masuk juzuk 30 dah. Betul Ustaz. Kan saya pasti yang mereka yang follow daripada awal sampai sekarang rasa macam mimpi. Sehari satu muka surat, mungkin selepas ini akan datang mungkin sehari separuh ataupun suku, untuk menambahkan lagi infak insya-Allah, impaknya insya-Allah. Alhamdulillah, kita yang ngaji sikit tajwid sebelum kita nak meneruskan bahagian yang getir pada bahagian yang kedua surah An-Naba ini. Kita lihat slide kita. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Sempurnakan bacaan secara izhar pada dua kalimah, pada dua perkataan. Maksudnya fakanat dan saraba. Ada huruf ta mati pada hujung perkataan fakanat. Ada huruf ta mati bertemu dengan huruf sin. Huruf ta dan sin ni sahabat-sahabat sekalian, huruf yang kita kata dekat dia punya makhrajnya. Ta di hujung lidah, tapi di bahagian atas, gusi pengikat gigi atas. Sin hujung lidah juga, tapi di belakang gigi bawah. Maka dia ada angin hamas pula. Dua-dua ada hamas. Maka bila sebut sini memang kena hati-hati. Nampak macam mana riwayat yang kita baca, Imam Hafs an Asim membaca dengan izhar. Maksudnya dijelaskan ta mati. Fakanat saraba. Ta tu dimatikan. Bila ta tu dimati kena bunyi hamas dah. Kena bunyi hamas, ada angin. Hamas tu maksud angin yang dilepaskan, udara. Kemudian nak masuk sin yang juga ada angin dan udara. Banyak sekali kesalahan berlaku sini, orang borong sekali. Dia baca macam mana? Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Fakanat saraba. Seolah-olah bunyi ta tu dah dimasukkan ke dalam sin. Fakanat, senang kan? Ta kan ada angin, sin ada angin, masuk sekali. Tapi tak boleh. Kesalahan kalau kita baca begitu, kesalahan bukan kesalahan yang biasa-biasa. Dia melibatkan usul. Kalau bacaan imam lain dibaca secara idgham. Idgham maksud dia ta dimasukkan ke dalam sin, senang. Fakanas saraba. Itu idgham, masukkan dalam sa. Tapi di sini kita membaca secara izhar, bacaan yang asal. Maksudnya ta tu dimatikan, bunyikan sifat ta yang mati. Sebab tu kalau kita lihat di mushaf, huruf ta yang mati itu ada tanda mati pula di atas, dan tidak ada sembarang tanda tasydid di atas huruf sin yang menandakan kita kena baca secara total. Ta itu diizharkan, dijelaskan mati, kemudian ambil sin yang berbaris di atas. Maka kena hati-hati, slowkan sedikit, perlahankan sikit suara, masuk perlahankan pergerakan. Jangan cepat sebut, maka kita dah baca secara idgham. Baca secara izhar. Fakanat saraba, fakanat saraba, fakanat saraba, fakanat saraba, fakanat saraba. Ta pun bunyi mati, ta pun bunyi mati, sin pun bunyi angin sin. Ta ada angin dia, sin ada angin dia. Wallahu alam. Ustaz. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tirmizi ya, bagaimana membaca ta dan sa tadi Ustaz ya, ta dan sin tadi, dan moga-moga ia memberikan semangat lagi kepada kita untuk membaca dengan jelas. Dan harapnya bila kita sudah masuk juz yang ke-30 ini, biasa orang cakap juz 30 ni juz dah khatam Ustaz ya, tapi khatam tadabbur ini harapnya ia memberi satu inspirasi kepada kita terus istiqamah, dan kita ingin bukan sekadar untuk diri kita saja, tapi untuk ahli keluarga kita, untuk kita terus dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin meneruskan pada halaman 582 ini, pada ayat yang ke-17 kita sudah baca, tapi kita akan ulang daripada ayat 17 hingga ayat yang ke-30, berkaitan dengan apa lagi yang akan diketahui bila Allah menyatakan thumma kalla sayalamun, nanti nescaya mereka akan mengetahui. Apakah ilmu-ilmu yang Allah bawakan secara advance, lebih awal lagi kepada kita, kepada semua, agar kita jangan terlambat dalam menghadapi, memahami
hari pembalasan yang digelar sebagai Naba'il Azim, satu berita besar yang perlu dibuat persediaan. Ayat 17 hingga 30 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah Ustaz Faz, kita nak sambung bacaan bahagian kedua kita ayat 17 hingga 30 dengan nahwan insya-Allah. Ada sahabat-sahabat kita di video Facebook dia kata bukan sekadar mimpi tapi sedih Ustaz nak habis juzuk 30 dah. Apatah lagi juzuk 30 ke atas ni banyak cerita tentang kiamat, tentang azab dan juga syurga. Sudah pasti kita mendoakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan orang beriman dan amal soleh insya-Allah. Amin. Kita baca ayat 17 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 17 hingga 30 untuk kita melihat kepada bahagian yang seterusnya. Bila Allah membawakan sebentar tadi sebelum rehat, kita melihat kepada ayat hingga ayat 16 itu bukti-bukti di sekitar kita untuk kita mengetahui bahawa kalau katakan perkara-perkara ini mustahil kita dapat cipta. Kita melihat matahari, waja'alna sirajan wahaja pada ayat 13, cuba cipta lampu yang sehebat matahari, ya, tidak mungkin, ya, besar hebat macam mana lampu yang kita bina, yang kita hasilkan, bila matahari benderang sahaja maka akan sirna, akan hancurlah. Maksudnya segala lampu-lampu yang ada tidak dapat menandingi kepada sirajan wahaja. Jadi bila satu ilmu itu, bahagian ilmu itu sudah cara fikirnya dikuasai, Allah bawakan lagi satu lagi, ya, iaitu inna yaumal fasli kana miqata pada ayat yang ke-17. Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang ditentukan. Kita baca daripada surah Al-Mursalat semalam bila Allah menyatakan hadza yaumul fasl, ini adalah hari pemisahan, ya, hari kita memisahkan yang betul dengan yang salah, bagi pengikut yang betul dan pengikut yang salah. Kadang-kadang pengikut itu suka ikut pada seseorang, tetapi bila sampai satu masa kita tahu bahawa saya tidak akan ikut pada orang tersebut. Kerana apa? Kerana saya tidak mahu terlibat dengan mana-mana jenayah ataupun kesilapan yang ada. Di dunia mungkin kita rasa bahawa tak apa. Bila sampai kepada yaumul fasl ini, ya, itu menyebabkan si ayah, maksudnya ayah ataupun anak berpisah daripada mak, daripada anak, daripada adik-beradik. Kerana apa? Kerana amat dahsyat apa yang berlaku bila sampai di hari pembalasan nanti. Allah menyatakan kana miqata. Kerana apa? Kerana kita dah tahu bahawa bila kita melihat surah-surah sebelum ini, langit ada masanya. Langit berfungsi sampai masanya dia akan terpecah.
bumi ini akan habis. Dan ini yang Allah ingin bawakan kepada kita, bagaimanakah masa itu dikaitkan dengan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada waktu ditiup sangkakala yang pertama itu, maka fatatuna afwaja, kamu datang berduyun-duyun. Ini istilahnya iltifat maksudnya. Iltifat ni maksudnya perubahan. Kalau tadi Allah cakap tentang mereka bertanya, mereka bersoal jawab, tetapi kali ini Allah cakap fatatuna afwaja, kamu akan datang berduyun-duyun. Dia lebih kurang kalau katakan ada pelajar-pelajar yang tak belajar bersungguh-sungguh. Dia cakap begitu, cikgu cakap kan. Tapi kalau kata Ali, kamu ni memang tak belajar bersungguh-sungguh, itu marah tu. Lain marah kan. Jadi bila bercakap tentang ayat ke-18 ini, Allah menegaskan fatatuna afwaja, ya, kamu berselisih cakap pasal hari kiamat, tongtang begitu, tapi sebenarnya kamu yang akan datang berduyun-duyun pada hari tersebut. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Ya, apakah yang berlaku pada hari kiamat itu? Dibukakan pintu langit, dan pada waktu itu, ya, langit yang terbuka pintu itu, kita tahu dah bahawa langit tidak lagi seperti kaedah yang sedia ada sekarang, yang stabil, yang menyebabkan kita dapat hujan, kita ada bintang-bintang. Bila sudah terbuka pintu tersebut, kaedah cakrawala pun sudah berbeza. Kita tahu bahawa hari ini adalah hari yang amat menggerunkan. Wasuyiratul jibal fakana saraba, ayat yang ke-20. Gunung ganang akan jadi seperti fata morgana, sepatutnya menjadi pancang. Kalau katakan orang Arab ada kemah Ustaz ya, kita pasang kemah ada dia punya pancang tu kan. Tetapi kalau pancang itu tercabut, maka akan hancur kemah. Maka gunung ini adalah pancang ataupun pasak kepada bumi, akan menjadi saraba, menjadi seperti fata morgana. Itu menandakan bahawa bumi akan berselerakan. Inna jahannama kanat mirsada, dan jahannam itu pada waktu peristiwa yaumul fasl itu dia menjadi tempat intai. Apa maksud tempat intai? Mirsada Ustaz ya. Tempat intai maksudnya seorang itu, semua kita akan melalui neraka tu mengintai saja. Orang itu tak lepas saja dia punya akaun dia tak lepas, maka dia akan zap terus sahaja mengintai. So kalau kita tak selesa kan, tak selesa. Dan ini pun tak selesa juga kan, pasal dia memang intai saja, ada peluang saja dia akan terus sahaja membaham siapa? Litarina ma'aba, iaitu kepada mereka yang melampau, yang derhaka dalam hidup ini, yang mempersoalkan, tidak membuat persediaan untuk menuju kepada hari akhirat. Labithina fiha ahqaba, menakutkan Ustaz ayat 23 ni. Ya, mereka akan tinggal berapa lama? Ahqaba, dalam surah Al-Kahfi kita ada jumpa ahqaba ini lebih kurang 80 tahun lah Ustaz. Kalau kat dunia. Tetapi bila cakap tentang ahqaba 80 tahun dekat akhirat, satu tahun pun lebih kurang 1000 tahun. Satu hari di akhirat lebih kurang 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau 80 tahun, tuan-tuan, kita boleh bayangkan betapa panjangnya. Dan ada yang kata bahawa sebenarnya lepas dah habis 80 tahun dekat akhirat tu, habis neraka ke? Itu perbincangan Ustaz ya. Dia nak habis 80 tahun tu pun, ya, nak habis 10 tahun penjara pun kita dah merana kalau kita dengar seseorang dijatuhkan hukuman Ustaz ya, 10 tahun ke 20 tahun ke. Ini ialah 80 tahun kali dengan 365 kali dengan 1000 tahun. Panjang. Dan ini adalah satu ancaman daripada Allah yang kita doakan kita dijauhkan benar-benar, kerana keadaan di dalam Jahannam itu amat ngeri. Ayat 24 hingga ayat yang ke 27 kita baca, memahami perkara ini agar Allah pelihara diri saya, diri tuan-tuan, keluarga kita, dengan sama-sama kita membuat persediaan untuk Naba'il Azim. Kita baca bersama sekali lagi ayat yang ke 24 hingga ayat yang ke-28. Silakan Ustaz. Baik. Jom sama-sama kita pasakkan lagi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini sebagai pasaknya, ada gunung ganang sebagai pasak. Kita sentiasa menjadikan ayat Al-Quran untuk memasakkan hati-hati kita semua, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. صدق الله. Surah Al-Azim, Allah menyatakan apakah yang berlaku di Jahannam itu pada ayat yang ke-24, la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasa sejuk dan tidak ada minuman. Ya, inilah yang berlaku kalau kita pergi ke padang pasir Ustaz ya. Orang-orang Arab bila mendengar ayat ini, mereka di padang pasir mereka mengharapkan apa? Bila panas mereka mengharapkan sejuk, bila haus mereka mengharapkan minuman. Dan mereka ada pengalaman bahawa bahang panas baru ni bila pergi haji Ustaz kan, bila 45 46 keluar daripada kemah tu kan, sekejap saja nak masuk kemah balik semula. Kerana apa? Panas, dan juga lepas tu kita mesti nak cari air. Dan air pun kalau boleh tak naklah air pipe tu Ustaz, pasal panas air pipe, air yang sejuk ya, paling kurang pun air yang suhu bilik biasa. Jadi Allah menyatakan bahawa orang yang berada di Jahannam ini, mereka ini di dunia mungkin dah ada aircon, mereka ni mewah, mereka minum pun sedap-sedap. Kalau mereka melakukan taghut dalam ayat yang ke-22 tadi, inilah tempat kembali mereka, iaitu tidak sejuk dan tidak ada minuman kecuali pada ayat yang ke-25, hamiman wa ghassaqa, air mendidih, air nanah Ustaz. Didih dan nanah. Tuan-tuan boleh bayangkanlah kalau kita hamim itu air yang menggelegak tu, yang kita masak tu, waktu itulah minum kan. Dan wasaqa iaitu air nanah, ada yang diterjemahkan kalau kita basuh pinggan yang keladak-keladak tu, itulah menjadi minuman kepada mereka yang berada di sini. Mengapa dapat begini? Kerana di dunia minuman apa sahaja yang ada dia rembat saja, rakyat punya ke orang lain punya ke, dia ambil sahaja. Maka yang berbaki yang orang tak nak ialah apa? Air mendidih dan air nanah. Maka inilah yang dibekalkan, yang kita doa Allah jauhkan daripada kita dengan kita menjaga segala sumber makanan kita. Allah lindungi kita. Kadang-kadang kita terlepas Ustaz ya. Terlepas sebabnya kita ada zakat ya, kita ada infak kerana kita nak membersihkan perkara tersebut, tapi syaratnya mestilah kita betul-betul menjaga amalan kita. Jazaa'an wifaqa pada ayat yang ke-26 Allah kata balasan ini adalah setimpal. Maksudnya Allah tak bagi lebih-lebih, buat dua Allah balas dua sahaja, berbanding dengan orang bertakwa yang kita akan baca esok insya-Allah, di mana kalau dia buat dua Allah balas dengan 20 ataupun 200. Ini kasih sayang Allah masih lagi disampaikan pada ayat yang ke-26 ini. Allah balas setimpal sahaja. Dan selepas itu ayat yang ke-27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mengapa mereka jadi begini? Kerana mereka rasa bahawa alah kita ni tak adanya selamatnya kan, kita banyak, kita ada apa peguam, kita ada orang-orang yang jaga kawasan kita tak akan kena tangkapnya ya. Bila rasa begini, Allah kata itulah balasan kepada jazaa'an wifaqa. Perkataan jazaa'an wifaqa itu Ustaz ya, dia satu kasih sayang Allah ya, tapi dalam sesama menakutkan juga. Contohlah ya, kalau seorang bunuh seorang, kalau kat dunia ini dia masuk penjara kena bunuh dia seorang je kan. Tapi kalau seorang membunuh 100 orang, kat dunia ni dia bunuh seorang, dekat akhirat nanti setimpal dia mungkin kena bunuh beratus-ratus kali ataupun 100 kali. Kerana apa? Kerana di dunia dia hanya dibalas penjara 10 tahun ke 12 tahun, tapi dah tipu berpuluh berjuta orang ya. Jadi jazaa'an wifaqa itu adalah satu ayat yang amat mengerikan kalau kita menipu ataupun menghancurkan orang ramai, yang amat ramai. Dan ini adalah peringatan Allah, jangan didustakan sebagaimana ayat 28, wa kadzabu biayatina kidzaba ya, mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami dah ingatkan tapi tak ambil cakna. Wa kullasyai'in ahsaynahu kitaba, kami akan catat semua
apa yang dibuat kepada A, kepada B, kepada C, semuanya akan dicatat. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Menakutkan tuan-tuan sekalian ustaz ya. Maksudnya diberikan azab, mereka rasa nak keluar saja, tambah lagi azab. Allah, tambah lagi azab. Yang kita doakan dalam kehidupan kita, kalau ada perit sikit nak baca Quran, kita nak solat macam malas sikit ustaz ya, kita ingat bahawa ya Allah, penat di sini, harapnya saya tidak perit bila sampai di akhirat sana. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama, kita pelajari ilmu berkaitan dengan ujian akhir zaman agar beringat betapa dekatnya hari kiamat. Yang pertama. Yang kedua, gunakan nikmat siang dan malam dengan menjalani aktiviti yang baik yang membawa kita ke syurga Allah. Dan yang ketiga, jaga setiap amal perbuatan kerana semuanya akan dihitung, tidak akan diketepikan. Kita berdoa pada Allah. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran wa akrimna bil Quran wa nawwirna bil Quran wa shafina bil Quran wa adibna bil Quran wa khalliqna bil Quran. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran. Rahmatilah kami dengan Al-Quran. Cahayahilah kami dengan cahaya daripada Al-Quran. Ya Allah, keadabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran. Akhlakkanlah kami dengan akhlak dari Al-Quran, Ya Allah. Sembuhkanlah kami daripada Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kami sentiasa baca dapat kami amalkan dalam kehidupan seharian kami, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami pada hari pemutus, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami pada huru hari-hari akhirat nanti, Ya Allah. Kami sedar, Ya Allah, kami keseorangan, Ya Allah. Tidak ada peguam, tidak ada pembantu kami, Ya Allah, melainkan takwa dan amal soleh, Ya Allah. Permudahkanlah hisab kami, Ya Allah. Permudahkanlah perjalanan kami di hari akhirat, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca juga sebagai syafaat kami di hari akhirat nanti, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Permudahkanlah perjalanan akhirat kami, Ya Allah. Perjalanan yang sangat panjang, Ya Allah, yang kesudahannya sama ada syurga ataupun neraka, Ya Allah. Kami berharap dengan rahmat pertolongan-Mu, Ya Allah. Golongkanlah kami semua di kalangan ahli syurga, Ya Allah. Jadi kami semua ahli Al-Quran, Ya Allah, termasuk dalam golongan ahli syurga-Mu, Ya Allah. Rahmatilah kami, Ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Terimalah akan taubat kami, Ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, mengampunkan dosa kita tuan-tuan, kesilapan yang ada, dan terus memimpin kita kuat dalam mengingati Allah. Inilah yang kita ingin bina dalam Tabung Gerakan Al-Quran, satu platform bersama. Saban hari kita mengingatkan kerana kita sudah pun berada di juz yang terakhir, bukannya terus kita tamat, tetapi harapnya dengan sumbangan tuan-tuan itu kita dapat terus istiqamah bersama Al-Quran, dan Quran Time dapat diteruskan pada bahagian yang kedua. Bagaimana caranya dan sebagainya, itulah yang akan diumumkan, yang kita doakan bersama. Allah izinkan kita bersama. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya, menyambung surah An-Naba dan An-Nazi'at. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Makin percaya pada janji-janjinya, syukur